Buletin pagi 21 Disember, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, lelaki amok di Pulau Pinang masih diburu. Dan letupan Lombong Arang Batu, 10 terkorban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Pulau Pinang meminta bantuan orang awam untuk mencari seorang lelaki warga Indonesia. Suspek menetak mati seorang wanita dan mencederakan 2 remaja dalam satu kejadian amok di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Suspek dikenal pasti sebagai Jonathan Siotang, 31 tahun. Kali terakhir dia dilihat menaiki motosikal Yamaha Sport warna biru bernombor pendaftaran PBM 1524. Dalam kejadian jam 4.30 petang kemarin, suspek dikatakan tidak berpuas hati kerana tidak dibayar gaji, mengamuk dan menetak 3 pekerja kilang penyimpanan makanan sejuk beku di Kampung Selamat, Tasik Gelugur. Akibatnya, seorang pekerja wanita maut manakala anak dan anak saudaranya kritikal. Semasa kejadian, semua mangsa sedang bekerja sebelum suspek yang bersenjatakan parang tiba-tiba meluru masuk dan mendetak mangsa secara rambang. Suspek melarikan diri sejurus menyerang mangsa. Seorang kerani wanita yang turut berada di dalam stor terbabit tidak diapa-apakan. Ketua Polis Daerah Seberang Peraya Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur meminta orang awam mempunyai maklumat menghubungi Pegawai Penyiasat ASP Muhammad Nur Azman di talian tentera. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Raimi Abdul Rahim menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan segera dan tegas terhadap mereka yang terlibat dengan kejadian menimpa anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Kata Muhammad Raimi, ini untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan berasaskan perundangan sedia ada. Menurut Muhammad Raimi, dalam masa yang sama rakyat Malaysia perlu bertenang dan meletakkan kepercayaan pada penguatkuasa undang-undang. Katanya ABIM menghargai sumbangan, peranan serta pengorbanan para anggota keselamatan serta pihak berkuasa dalam menjalankan tugas selain menyeru rakyat Malaysia agar berhati-hati serta tidak terperangkap dalam sentimen perkauman sempit yang hanya merumitkan keadaan. Menurut Muhammad Raimi, para pemimpin politik juga perlu lebih berwaspada dan berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan mengambil kira sensitiviti serta keharmonian masyarakat di Malaysia. Katanya ABIM tidak bersetuju dengan mana-mana pihak yang menangguk di air yang keruh. Lagi, menurut Muhammad Raimi, fokus utama kini haruslah ke arah mencari penyelesaian yang berlandaskan undang-undang serta meredakan keadaan tanpa dibayangi sebarang kepentingan tersembunyi. Isu pencerobohan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Padang Miha Semenyih Selangor. Kementerian Pendidikan akan mengadakan satu mesyuarat khas dengan syarikat pemaju hartanah Saim Dabi esok bagi menyelesaikan isu bantahan yang dikemukakan pihak sekolah terbabit. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Cheng, langkah itu bertujuan membantu pihak sekolah mendapatkan pembelaan selain mengadakan rundingan semula dengan pemilik tanah iaitu syarikat Saim Dabi. Ingin meminta kebenaran kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua untuk membangkitkan isu keluar dari soalan asal. Yang Berhormat, tak boleh diundangkan Yang Berhormat. Yang Berhormat, ini adalah satu isu yang sangat besar menghadapi sekolah Tamil besok di kawasan Semenyih. Kerana kita dapat tahu, satu perkara adalah seorang pengurusi PIBG telah membunuh diri. Isu seperti ini di 10 tahun dulu. Kalau masalah ini tidak selesai, pengurusi PIBG dia sendiri mengaku membunuhkan diri sendiri, dia bakar. Dia mati untuk menjagakan sekolah Tamil di negara ini. Baru-baru ini juga kita dapat satu isu seperti juga di Kuil. Pada besok memang isu ini adalah
pemaju Sain Dabi telah pun merobohkan kawasan Sekolah Tamil Ladang Seminyi. Saya boleh sentuh sikit tentang SJKT sebenarnya ini. Saya tahu tentang perkara ini dan sebenarnya sekolah itu memang di dalam ladang Sain Dabi dan Sain Dabi hanya setuju untuk memberi mereka tanah sebanyak 3.8 ekar, tetapi LPS sekolah itu minta 6 ekar untuk pembangunan sekolah. Saya difahamkan bahawa sebenarnya perkara ini telah dibawa ke mahkamah. LPS telah sue ini Sain Dabi, tetapi mereka telah gagal. Walau bagaimanapun, kami akan pantau isu ini dan satu mesyuarat akan dipanggil pada hari ini. Jadi saya akan dapat maklumat tambahan dan untuk menggena pasti sama ada tuduhan pencemburuan ini memang berlaku di dalam 3.8 ekar yang telah diberi kepada SJKT Semenyih ini ataupun mungkin ada sikit salah faham di antara sekolah itu minta 6 ekar. Saya rasa itu satu permintaan yang munasabah kerana kalau ikut standard ataupun garis panduan KPM, saiz sekolah rendah adalah 6 ekar. Tetapi masalah di sini adalah tuan milik tapak itu bukan kerajaan, tetapi adalah Sain Dabi. Isu itu dikatakan telah berlanjutan sejak tahun 2016. Sebelum ini, seramai 100 peserta demonstrasi berkumpul bagi membantah tindakan merobohkan sekolah terbabit yang didakwa akan dilakukan esok. SJKT Ladang Padang Miha Semenyih telah dibina lebih 60 tahun lalu di tapak syarikat terbabit dengan dana pendidikan daripada kerajaan. Kerajaan akan mengkaji semula peruntukan. PAS menyokong desakan supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Wetamurti meletak jawatan bagi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Pakatan Harapan PH. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ahmad Abdullah berkata ini kerana Wetamurti sebagai Menteri Perpaduan tetapi tidak membawa imej menyatupadukan rakyat. Katanya jika Wetamurti tidak meletak jawatan, kepercayaan rakyat terutama orang Islam terhadap kerajaan akan terhakis. Dia ni Menteri Perpaduan, tapi pendirian dan statement-statement dia tidak membawa orang kepada perpaduan. Itu jadi masalah. Nampak macam one-sided dia ni. Dan yang lebih berat bagi saya lah video dia yang tersebar tu. Walaupun benda tu lama, tapi kenyataan-kenyataan dia dalam video tu memang serius. Dan dia tidak pernah tarik balik. Dan saya dengar respon dia pun dia macam mempertahankan. Jadi benda tu berat bagi kita. Contoh paksa orang Hindu masuk Islam apa semua ni, roboh kuil. Jadi semua ni benda-benda tuduhan-tuduhan serius kepada negara. Jadi bagaimana seorang menteri boleh jadi menteri, orang yang backgroundnya macam ni, statement-statementnya dia tidak pernah regret. Muhammad Ahmad berkata demikian sebagai mengulas desakan pelbagai pihak termasuk Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada diketuai Syed Sadiq Syed Abdul Rahman mendesak Wetamurti meletak jawatan. Ia susulan usulan di kuil Sri Maha Mariaman di Subang Jaya Selangor bulan lalu yang mengorbankan seorang anggota bomba. Dalam pada itu, PAS Kelantan menyifatkan anak sulung bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Datuk Nik Aziz Nikmat iaitu Nik Omar tidak mempunyai hak ke atas Ma'had Darul Anwar Pulau Melaka selepas ia diserahkan kepada Yayasan Islam Kelantan atau YIK untuk diuruskan. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Ahmad Nik Abdullah berkata kesemua ahli Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz menyerahkan pusat pengajian Islam itu kepada YIK untuk pengurusan pentadbiran termasuk melantik pengetua yang baru. Dan surat tu 2 tahun lepas lagi. Cuma masa tu ialah kita nak settlekan beberapa isu teknikal. Sebab isu tanah. Dan besar sekali isu tanah lah. Sebab tanah tu tanah wakaf. Jadi sekarang ni isu tu sudah diselesaikan. Tanah-tanah itu telah diserahkan kepada Majlis Agama Islam. Wakaf untuk sekolah lah. Dan sekarang ni Majlis Agama Islam telah memberikan kuasa kepada Yayasan Islam Kelantan untuk urus. Jadi berdasarkan perkara inilah maka Yayasan Islam Kelantan membuat keputusan untuk ambil alih sekolah itu bermula 2019. Beliau berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan hormat ahli jawatankuasa Kelab Media Kelantan Darul Naim di pejabatnya di Kota Baru. Datuk Muhammad Ahmad mengulas kemelut pusat pengajian Islam berkenaan yang sebelum ini diketuai oleh Nik Omar. 16 Disember lalu, ahli keluarga bekas Menteri Besar Kelantan itu mengumumkan ia secara rasminya telah diambil alih oleh yayasan berkenaan walaupun Nik Omar membayangkan akan mengambil tindakan undang-undang.
kalau kita duduk dalam Pakatan Arab. Malaysia berjaya menarik pelaburan sebanyak 139.3 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan pertama 2018. Angka itu melonjak 18% daripada 118.1 bilion ringgit yang diluluskan bagi tempoh sama tahun lalu. Dalam satu kenyataan, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berkata, jumlah pelaburan yang diluluskan bagi tempoh itu ialah sebanyak 3,243 projek membabitkan bidang pembuatan, perkhidmatan serta sektor utama lain. Ia mewujudkan 93,379 peluang pekerjaan dalam negara. Menurut MIDA, untuk pelaburan langsung asing FDI yang diluluskan jumlahnya ialah 64.1 bilion ringgit, melonjak 109.7% daripada 30.5 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Lebih 200 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di seluruh Melaka menerima geran perniagaan bernilai RM600,000 daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sepanjang tahun ini. Esko Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin berkata, geran berkenaan bertujuan mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan membeli aset yang diperlukan. Setiap satu usahawan menerima RM3,000 grant untuk mereka membeli atau membiayai aset-aset yang boleh membantu mereka mengembangkan perniagaan seperti mesin, seperti oven, seperti mesin rumput ke, mesin jahit ke dan sebagainya. Menurut Datuk Muhammad Rafiq, bantuan itu bertujuan untuk melahirkan usahawan di peringkat menengah dan rendah. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan geran perniagaan kepada lebih 100 penerima di Paya Rumput Melaka. Ada sama pengurusi SSM Melaka, Azrin Muhammad Ipin. Datuk Muhammad Rafiq berharap lebih ramai usahawan PKS di Melaka menerima geran pada tahun hadapan. Setakat ini jelasnya, pihaknya belum memperoleh impak daripada pemberian geran itu kerana ini adalah tahun pertama SSM melancarkan program seumpama itu. Sementara itu, beberapa penerima berazam memanfaatkan pemberian geran itu untuk memajukan lagi perniagaan masing-masing. Usahawan kraft perlu mencari idea baru yang bersesuaian untuk menghasilkan produk yang berkualiti bagi memasarkan produk mereka kepada pelancong asing. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata, industri kraft negara perlu diberi nilai tambah bagi memenuhi selera pelancongan asing sekaligus mampu mencapai sasaran hasil jualan RM500 juta tahun depan. Muhammadin merasmikan Festival Kraft Tangan Johor 2018 di Plaza Angsana Johor Bahru. Festival berlangsung 11 hari sehingga 30 Disember ini. Pelbagai produk kraft tempatan dipasarkan dengan tawaran harga yang istimewa. Datuk Muhammadin berkata bagi memperkasa modal insan berkemahiran, kerajaan bercadang memperkenalkan program Sijil Kemahiran Malaysia yang dijalankan Institut Kraft Negara. Program itu akan diadakan di beberapa cawangan termasuk Kelantan, Terengganu dan Pahang dengan fokus utama dalam bidang batik, logam dan kayu. Kerajaan yakin melalui inisiatif itu lebih ramai tenaga mahir dalam bidang kraft dapat dilahirkan. Sijil kemahiran itu yang diiktiraf Agensi Kelayakan Malaysia MQA sekaligus membolehkan para pelatihnya melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Beberapa institusi pengajian awam antaranya Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI memberi komitmen bagi menjayakan program berkenaan. Tahun depan ada target 500 juta untuk tahun depan. Tapi kalau sekarang ni kita dah capai target 465 ringgit Malaysia. Sedikit tambahan dah sampai 500 juta. Mengambil bahagian dalam 5 kejohanan di bawah jelajah Eropah memang pengalaman yang amat bermakna diraih pemain golf pro negara Gavin Kyle Green selepas aksi cemerlang menduduki tangga ke-9 pada kejohanan pertamanya di jelajah Eropah British Masters Oktober lalu. Misi lebih besar mahu digapai Gavin untuk musim 2019, mahu bergelar juara dalam salah satu kejohanan jelajah Eropah.
As far as my own golf, I have a couple of goals. And one of them is to win a European Tour event. If I do that, I think I've accomplished a lot of my part of my goals. Gavin mula bermain sepenuh masa dalam jelajah Eropah Oktober lalu dengan penampilan penuh gaya menamatkan saingan di tempat ke-9 keseluruhan, turut meraih hadiah wang tunai hampir RM300,000 Malaysia. Dan fokus Gavin amat jelas, mahu memberikan yang terbaik dalam jelajah Eropah sehingga sanggup melepaskan peluang bermain dalam kejohanan PGA di laman sendiri CIMB Classic. 4 kejohanan jelajah Eropah selepas itu, aksi Gavin agak sederhana namun tetap berjaya melepasi kad untuk turut membawa pulang hadiah wang tunai. 2019, misinya tetap sama, memberikan tumpuan kepada saingan jelajah Eropah. Di samping itu, turut mengutip mata ranking memandangkan pusingan kelaikan ke Sukan Olimpik 2020 di Tokyo sudah pun bermula. We still got 1.5 years, so we still a lot of time, but we have to play well so that we don't drop anymore. I don't want to drop anymore. I want to move up, top 100 if possible. But there is some time, so we'll see. A lot of tournaments, a lot of games, so a lot of preparation to be done. Untuk rekod, Gavin bersama Danny Chia berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam penampilan surong acara golf di Sukan Olimpik 2016 di Rio, Brazil. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di YouTube dan media sosial kami untuk lebih banyak laporan berita. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual sebuah robot laba-laba yang dinamakan Z6 yang mampu melakukan pergerakan senam aerobik. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.